Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey. So tajuk kita pada kali ini ialah kesan perubahan ekspor dan import terhadap keseimbangan pendapatan negara. Okey. Perubahan ekspor ya. Perubahan ekspor. Yang kita simbolkan seperti inilah ya, kita simbolkan seperti ini ya. Jadi kesan perubahan ekspor sahajalah untuk fokus sekarang ini ialah kesan perubahan ekspor sahaja. Okey. Baik. Yang lain diandaikan tetap ya. Yang lain diandaikan tetap. Jadi seperti biasa, analisis perubahan terhadap keseimbangan pendapatan negara ini kita akan lihat dalam bentuk dua gambar rajah. Okey, iaitu sama ada ekspor berkurang ataupun ekspor bertambah ya. Tetapi ya, sebelum ini dua rajah yang terlibat ialah rajah AE sama dengan AS. Okey, kalau kita analisis perubahan, kita gunakan analisis AE sama dengan AS, dan rajah yang kedua analisis suntikan bocoran kan. Tetapi untuk perubahan ekspor kita gunakan kaedah suntikan bocoran sahaja. Okey, kita gunakan kaedah suntikan bocoran sahaja. Kenapa? Kerana lebih mudah untuk kita faham ya, lebih mudah untuk kita faham. Okey, cuba lihat pada gambar rajah. Okey, cuba lihat pada gambar rajah ini ya. Ini adalah perubahan ekspor dan kita lihat dulu bagaimana ekspor bertambah memberi kesan kepada pendapatan negara. Okey, kalau kita lihat kepada gambar rajah ini pun kita dah boleh kenal pasti bahawa peningkatan ekspor telah menyebabkan pendapatan negara bertambah daripada Y0 ke Y1. Kenapa? Sebab ekspor telah menyebabkan suntikan bertambah daripada IGX0 kepada IGX1. Kenaikan sebanyak pertambahan ekspor tersebut. Okey. So ekspor ini adalah suntikan lah. Suntikan, maka ia akan meningkatkan pendapatan negara. Okey, kalau kita lihat huraian dia ni, keseimbangan asal, seperti biasa kita huraikan keseimbangan asal dulu ya. Mesti ada huraian tentang keseimbangan asal sekiranya kita nak menghuraikan tentang perubahan. Okey. Keseimbangan asal dicapai pada titik E0 di sini. Okey, asal lah IGX0 bersilang dengan STM ya. Apabila STM sama dengan IGX0 pada pendapatan negara Y0, dengan pertambahan ekspor, fungsi suntikan meningkat, iaitu naik ke atas lah. Naik ke atas itu maksudnya meningkat atau beralih ke atas secara selari dari IGX0 ke IGX1. X saja yang berubah. Sebanyak perubahan X. Keseimbangan baru dicapai pada titik E1 di sini. Okey, pada titik E1 apabila STM sama dengan IGX1 pada tingkat pendapatan Y1. Okey, pada tingkat pendapatan Y1. Jadi tingkat pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1, kesan daripada pertambahan ekspor tersebut. Okey. Ini adalah analisis menggunakan rajah suntikan bocoran. Baik. Manakala jika ekspor berkurang pula, jika ekspor berkurang ya, keadaannya berbeza ya. Ekspor berkurang, rajahnya X0 akan menurun ke X1 kan, yang menyebabkan pendapatan negara jatuh dari Y0 ke Y1. Okey, huraian dia ya, huraiannya keseimbangan asal pada E0. Okey, apabila IGX0 bersilang dengan STM bocoran, dengan pengurangan ekspor, fungsi suntikan menurun. Suntikan menurun daripada IGX0 ke IGX1 ke bawah sebanyak perubahan X. Okey, sebanyak perubahan X dengan sebanyak perubahan X. Keseimbangan baru dicapai pada titik E1. Okey, apabila STM sama dengan IGX1 pada E1 tersebut,
Okey, pada tingkat pendapatan negara Y1. So tingkat pendapatan negara menurun daripada Y0 ke Y1, kesan pengurangan ekspor tersebut. Okey. Alright. Baik. Okey, seterusnya kita nak lihat pula jika import yang bertambah. Jika import yang bertambah. Sekejap ya. Baik. Okey. Jika import yang bertambah. Baik, okey, di sini dia. Ini situasi dia. Import bertambah, perubahan import ya, kita rujuk kepada perubahan import di atas ni. Okey, perubahan import, dan situasi yang pertama import yang bertambah kan, import yang bertambah. Kita tahu bahawa import itu adalah perbelanjaan rakyat Malaysia yang dilakukan terhadap barang ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan oleh negara asing. Okey, negara lain lah. So kita beli. So bila beli, ia merupakan bocoran kepada pendapatan negara. Kerana apa? Kerana ia akan mengurangkan pendapatan negara. Ya, aliran keluar. Dia tidak menyumbang kepada ekonomi negara kita. Dia hanya menyumbang kepada ekonomi negara yang kita import tersebut. Okay, kalau kita import daripada Jepun misalnya, so dia akan menjadi suntikan kepada negara Jepun, bocoran kepada negara kita. Itu situasi dia. Jadi berdasarkan rajah ini, peningkatan import menyebabkan bocoran bertambah sebanyak perubahan import. Okey, sebanyak perubahan import yang menyebabkan kelok beralih daripada STM0 ke STM1. Ya, STM0 ke STM1. Keseimbangan asal dicapai pada E0 ini. Okey, E0 dan pendapatan negara Y0. Okey. Apabila STM sama dengan STM0 sama dengan IGX pada tingkat pendapatan negara Y0 ya, di sini. Apabila berlaku pertambahan import, fungsi bocoran meningkat dari STM0 ke STM1. STM0 ke STM1 sebanyak perubahan import. Okey. Keseimbangan baru dicapai pada titik E1 di sini apabila STM1 sama dengan IGX dan pada tingkat pendapatan negara Y1 kan. IGX ni kekal lah ya, kekal pada IGX sebab kita andaikan yang berubah hanya import sahaja. So kesan dia pendapatan negara menurun disebabkan peningkatan dalam import. Peningkatan dalam bocoran menyebabkan pendapatan negara menurun. Okey. Jadi tingkat pendapatan negara menurun daripada Y0 ke Y1 kesan pertambahan import. Okey. Baik. Seterusnya pula, kalau kita lihat pula situasi di mana import yang berkurang, ya. Import yang berkurang. Kalau import berkurang, kelok bocoran akan berkurang lah, menurun ke bawah. STM0 ke STM1. Okey, suntikan andaikan kekal. Keseimbangan asal kita huraikan seperti biasa yang menyebabkan keseimbangan tercapai pada E0 dan pendapatan negara Y0. Jika berlaku pengurangan import, fungsi bocoran menurun. Fungsi bocoran menurun dari STM0 ke STM1. Penurunan sebanyak perubahan import tersebut. Dan keseimbangan baru tercapai pada titik E1 apabila STM1 sama dengan IGX di E1. Pendapatan negara ialah Y1. Kesannya pendapatan negara meningkat. Bila bocoran berkurang, pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1. Kesan daripada pengurangan import. So sebab itulah kerajaan sentiasa menggalakkan ya, firma mengeluarkan barang-barang untuk menggantikan barang import.
supaya kita dapat mengurangkan import dan banyak mengekspor. Itu lebih bagus kepada ekonomi. Tapi ada juga keadaan di mana kita terpaksa mengimport kerana kita belum mampu untuk mengeluarkan barang tersebut. Kemampuan itu bergantung sama ada kemampuan dari segi kemahiran, teknologi, atau memang kita tak boleh keluarkan langsung yang disebabkan oleh faktor cuaca kan, dan sebagainya lah kan. Cuaca kita tidak sesuai untuk penanaman gandum, so kita terpaksa import gandum. Cuaca kita tidak sesuai untuk penanaman buah apple, so kita terpaksa import apple. Itu adalah import yang kita terpaksa buat kerana ketidaksesuaian iklim di negara kita. Okay, alright. Tapi ada juga situasi di mana kedua-duanya berubah. Kedua-duanya berubah. Iaitu berlaku perubahan ekspor dan import secara serentak. Yang ini agak rumit sedikit lah. Okay. Perubahan itu boleh jadi sama ada ekspor dan import kedua-dua meningkat, dan ekspor dan import kedua-dua menurun, atau ekspor meningkat, import menurun, ataupun ekspor menurun, import meningkat. So kalau keluar situasi macam ni, awak perlu buat gambar rajah lah. Okey, awak perlu buat gambar rajah. Ada juga dia soalan bagi tahu di mana pertambahan ekspor lebih besar daripada pertambahan import. Kan? Kedua-duanya bertambah, tetapi pertambahan ekspor lebih besar daripada pertambahan import. So kamu tak boleh buat imajinasi, ya, buat lakaran gambar rajah di atas kertas supaya kamu boleh nampak, okey, boleh nampak jelas apa yang berlaku. Okey, sebagai contoh, okey, tapi tak apa, saya terangkan yang ini dulu. Okey, sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Okey. Baik, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, yang ini. Ini sebagai contoh yang ini. Okey, ini ekspor bertambah dan import berkurang. Kan? Ekspor bertambah dan import berkurang. Beza kan? Kalau ekspor bertambah, dia akan menyebabkan kelok suntikan naik ke atas. Okey, naik ke atas. Manakala import berkurang akan menyebabkan bocoran berkurang, turun ke bawah. So kesan dia apa? Kesan dia pendapatan negara bertambah. Kan? So kalau huraian dia macam ni lah, ya. Huraian dia seperti berada di sini, iaitu keseimbangan asal dihuraikan seperti biasa, dicapai pada titik E0, ya. E0 apabila STM sama dengan IGX0 pada tingkat pendapatan negara Y0. Okey. Dengan pentambahan ekspor, fungsi suntikan meningkat dari IGX0 ke IGX1, okey, IGX0 ke IGX1 sebanyak perubahan ekspor. Manakala pengurangan import menyebabkan fungsi bocoran menurun, okey, dari STM0 ke STM1. Kan? Sebanyak perubahan M. Keseimbangan baru dicapai pada titik E1 apabila STM1 sama dengan IGX1 pada tingkat pendapatan negara Y1. Kesimpulannya, pendapatan negara meningkat daripada Y0 ke Y1 sekiranya berlaku pertambahan ekspor dan pengurangan import secara serentak. Ya, itu berlaku secara serentak. Ini baguslah. Kalau macam ni baguslah kepada ekonomi. Ekspor kita bertambah, pada masa yang sama import kita menurun. Itu bagus kepada pendapatan negara. Sebab itulah pendapatan negara meningkat. Awak ingat ya, pada awal-awal bab yang lalu kita telah bincangkan bahawa pertambahan dalam pendapatan negara ini merupakan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pendapatan negara menunjukkan kemelesetan ekonomi. Ya? Jadi ini menyebabkan pertambahan pendapatan negara, bermakna kesan daripada pertambahan ekspor dan pengurangan import ini menyebabkan berlaku pertumbuhan ekonomi. Ya?
Sebaliknya pula berlaku. Okey, sebaliknya pula berlaku jika sebaliknya pula berlaku jika ekspor berkurang dan import berkurang. Ia akan menyebabkan pendapatan negara merosot. Okey, keseimbangan asal berlaku pada titik E kosong apabila STM kosong sama dengan IGX kosong pada tingkat pendapatan negara Y kosong di sini. Okey, dengan pengurangan ekspor, fungsi suntikan menurun. IGX kosong ke IGX 1 sebanyak perubahan X ni turun. Kan? Manakala pertambahan import menyebabkan fungsi bocoran meningkat, naik kan, daripada STM kosong ke STM 1 sebanyak perubahan M ni. Kan? Bocoran telah bertambah. Okey, maksudnya bocoran telah bertambah, suntikan pula telah menurun. Keseimbangan baru dicapai pada titik E1 di sini apabila STM 1 sama dengan IGX 1 pada tingkat pendapatan negara Y1. Jadi tingkat pendapatan negara menurun dari Y0 ke Y1, kesan pengurangan ekspor dan pertambahan import. So ini tidak baguslah kepada ekonomi. Dia akan menyebabkan kemelesetan ekonomi berlaku. Okey? Faham ya? Tetapi ada juga situasi lain yang berlaku. Situasi lain yang berlaku iaitu di mana berlaku pertambahan kedua-duanya. So saya tunjuk contohlah. Saya tunjuk contoh. Berlaku pertambahan kedua-duanya, ekspor meningkat, import pun meningkat. Ekspor meningkat, import pun meningkat. Okey, contohnya di sini. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, contoh. Okey, ini contoh dia ya. Contoh dia macam ni. Okey. Situasi yang pertama. Jika perubahan ekspor meningkat lebih besar daripada perubahan import yang meningkat. Kedua-duanya meningkat. Tetapi peningkatan ekspor lebih besar dari peningkatan import. Jadi kita boleh lukis gambar rajah. Okay? Jangan buat imajinasi. Mesti lukis gambar rajah. Contoh ini gambar rajah suntikan bocoran. Okay? Ini pendapatan negara. Ini suntikan bocoran suntikan. Di sini kosong. Okay? Jadi katakan ini adalah keseimbangan asal. Okay. Keseimbangan asal berlaku di sini. Iaitu ini adalah I G X. Okey, kosong. Dan ini adalah S T M kosong. Keseimbangan berlaku di sini. Okey. Dan pendapatan negara keseimbangan di sini. Kan? Baik. Jika berlaku peningkatan, jika berlaku situasi ini. Okey, jika berlaku situasi itu, bermakna peningkatan ekspor lebih besar. Maknanya jarak dia lebih tinggi lah. Contohnya di sini. Kan? Di sini. Ini peningkatan ekspor. X 1 kan. Dan pertambahan import lebih kecil. Maknanya sini je, kecil saja penaikan dia. Okey, katakan di sini S T M 1. So 1 sama 1 bersilang di mana? Bersilang di sini. So di sinilah keseimbangan yang barunya, E1. So kesannya sebenarnya keadaan ini menyebabkan pendapatan negara bertambah. Walaupun import juga bertambah. Kenapa? Sebab peningkatan import lebih kecil daripada peningkatan ekspor.
Ataupun lebih mudah kita faham, peningkatan bocoran lebih kecil daripada peningkatan suntikan. Ataupun kita juga boleh sebut peningkatan suntikan lebih besar dari peningkatan bocoran. So, kesan akhirnya pendapatan negara meningkat. Ya. Banyak lagi situasi lain. Ya. Kalau lebih kecil, macam mana? Kan? Maksudnya peningkatan ekspor lebih kecil daripada peningkatan import. Kan? Kalau sama pula macam mana? So sebab itulah awak kena buat lakaran gambar rajah. Ya? Kena buat lakaran gambar rajah. Beza dia saiz jarak ini saja. Okey, jarak ini. Kalau lebih besar, jaraknya lebih jauh. Kan? Kalau lebih kecil, jaraknya lebih dekat lah. Ada juga situasi di mana ekspor turun dan lebih besar daripada perubahan import yang menurun. Macam ni macam mana pula? So awak kena buat lakaran, kamu semua kena buat lakaran gambar rajah. Ya, tak boleh buat imajinasi. Buat gambar rajah macam ni. Ya, bergantung kepada situasi yang wujud dalam soalan. Ya. So itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung video akan datang. Ya. Terima kasih.